Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan saya Muhammad Rusmaidi bin Osman daripada Polis Komuniti Bandar Darul Aman. Ingin membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Pandangan Pelajar terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Islam, satu tinjauan di Polis Komuniti Bandar Darul Aman. Baik, saya share pembentangan saya. Okey, baik. Melihat kepada pembentangan yang kertas ataupun PowerPoint yang saya sediakan ini, penerbit saya sendiri Muhammad Rusmaidi bin Osman, yang kedua Panel Nabil bin Syabdul Khalid. Baik, pandangan pelajar terhadap mata pelajaran pendidikan Islam, satu tinjauan di Polis Komuniti Bandar Darul Aman. Tuan-tuan yang dihormati sidang pendengar, dalam meniti pembangunan alam cyber dan teknologi terkini, sudah pasti gaya dan juga pemikiran tidak ketinggalan. Pastilah perlu seiring mengikut arus peredarannya juga. Okay. Apalah natijahnya sekiranya dapat melahirkan masyarakat yang maju tetapi akhlaknya makin dirobek dan runtuh sama sekali, maka pelbagai masalah sosial mula timbul jika aspek rohani tidak ditekan menurut Johan dan Ruslan 2010. Oleh itu, penekanan kepada aspek kerohanian yang merupakan satu wadah yang penting dan perlu dirancangkan kembali agar kita dapat meletakkan manusia itu berpaksikan kepada ciri-ciri Rabbani yang mutlak menurut Abdullah IPAL 2015. Dan bagi pelajar polis komuniti khususnya, mata pelajaran pendidikan Islam ini diwujudkan bagi meletaknya pemikiran ta'abud dan tazarruf kepada sang pencipta yang hakiki, seterusnya dapat membendung penularan budaya yang bercanggah dengan nilai-nilai norma manusia dan menjadikan pelajar itu boleh meletakkan diri dengan nilai etika seiring dengan teknologi semasa. Dan melihat pada suratan kajian ini, pendidikan Islam di polis komuniti adalah subjek wajib yang perlu diambil oleh semua pelajar justru dan menjadi syarat wajib lulus untuk penganugerahan sijil. Dan subjek ini terdiri daripada dua tahap, iaitu pendidikan Islam 1 dan 2. Dan pendidikan 1 adalah pengetahuan asas seorang muslim yang baik dengan penekanan tentang bab tasawuf, tentang konsep akidah dan ibadah khusus dan am. Dalam pendidikan Islam 2 pula, dia lebih difokuskan tentang pembelajaran kepada pembentukan keluarga, bab nasihat, tentang akhlak mulia dan mengikut syariat Islam. Selibus mata pelajaran NTU semakan Mei 2018. Minat adalah kecenderungan seorang yang kemudian mempengaruhi sikap untuk bertindak balas secara positif terhadap kecenderungan itu. Jadi sikap adalah set tingkah laku yang bertindak atas suatu dorongan, yang ini menurut Muhammad Nur Badri Shah Abdul Kadir EPAL 2016. Dalam membentuk minat pelajar ini, pensyarah perlu menambah baik sikap, cara, kaedah pengajaran. Hal ini kerana pensyarah memiliki hubungan yang rapat dalam pembentukan minat dan sikap pelajar terhadap proses pembelajaran. Jadi sikap pelajar yang positif dan kaedah penyampaian yang baik telah memberi hubungan yang signifikan terhadap pandangan pelajar terhadap mata pelajaran yang diambil menurut Siti Hasnullah Hasan dan Siti Fatimah Ma'azadi 2018. Merujuk kita lihat tentang metodologi kajian. Jadi kajian ini adalah berbentuk kuantitatif dan menggunakan konsep soal sudut yang telah ditambah baik daripada kajian di Universiti Hussein On Malaysia iaitu UTHM berkaitan pencapaian pelajar dalam subjek matematik menurut Wan Muda dan SG 2011. Jadi soal sudut ini terdiri daripada 26 soalan lah yang dipecahkan kepada 5 bahagian. Maklumat diri, minat pelajar, cara pembelajaran pelajar, sikap pensyarah dan pendiri pensyarah. Jadi skala lekcur tahap 1 hingga 5 digunakan sebagai pengukuran. Dan tahap 1 adalah sangat tidak setuju dan tahap 5 adalah sangat setuju. Jadi populasi adalah merujuk kepada pelajar di Polis Komuniti Bandar Darul Aman pada 1 November 2018. Memandang subjek pendidikan Islam adalah subjek wajib dan terdiri daripada pendidikan Islam 1 dan 2, maka sampel adalah sarawak, mudah di kalangan pelajar Polis Komuniti Darul Aman dan seramai 52 orang pelajar
telah menjawab soal pendidik yang diajarkan. Dan data dikumpulkan secara deskriptif seperti NIM dan sisihan piawai dengan menggunakan tulisan statistical package for science social SPSS version 22%. Dan pengujian kepercayaan konstruk telah dijalankan bagi memastikan penambahbaikan pada set soalan kekal-kekal dan stable dalam memberi keputusan pentadbiran. Jadi jadual 3.1 menunjukkan atau ketika kita menunjukkan keputusan kali alfa ataupun konteks alfa dan setiap konstruk melebihi kosong itu adalah kekal di list 2012. Jadi kita boleh lihat rujuk jadual 3.1 tentang pilihan konstruk lah. Yang mana pelajar kita. Analisis keputusan, kajian berkaitan demokrasi responden menunjukkan seramai 40 orang pelajar lelaki dan 12 orang wanita. Dan responden kebanyakan berusia 17 hingga 20 tahun iaitu 47 orang, 21 hingga 24 tahun iaitu 4 orang dan 25 tahun ke atas adalah seorang. Jadi tuan-tuan sidang pendengar dan boleh melihat tentang jadual yang dinyatakan. Dan beritan kajian ini adalah berbentuk tinjauan. Penyelidik hanya melihat secara gambaran deskriptif setiap konstruk bagi mendapatkan peratus taburan pandangan pelajar. Terdapat 4 konstruk yang ingin dilihat iaitu minat pelajar, cara pembelajaran, sikap pensyarah dan kemahiran bersyarah. Jadi jadual 41 ni ialah minat pelajar. Dan kebanyakan pelajar memberikan kenyataan positif dan menyatakan minat mereka pada subjek pendidikan Islam. Hanya 2.2% yang mengaku tidak membuat persediaan pada subjek dan 1.9% sangat tidak kisah jika terdapat gangguan semasa proses pembelajaran ini. Jadi mungkin pelajar ini dia tidak minati subjek inilah. Okey, baik. Ini jadual 4.1 tentang minat pelajar. Dan seterusnya jadual 4.2 yang menyatakan cara pembelajaran pelajar. Melihat pada data berikut boleh dikatakan pelajar mempunyai cara pembelajaran yang positif dalam mempelajari subjek ini. Jadi terdapat 1.9% menunjukkan pelajar tidak berusaha lebih dalam menyiapkan tugasan yang sukar dan tidak akan mengulangi pelajaran jika tertinggal kelas. Menurut tuan-tuan dan sidang pendengar, ulang kali sidang boleh melihat kepada jadual 4.2 lah cara pembelajaran di antara 8 item yang dinyatakan. Okey, dalam mengkaji persepsi pelajar terhadap sikap pensyarah menunjukkan pensyarah pendidikan Islam secara keseluruhan menunjukkan sikap profesional, sangat profesional dalam pengajaran. Rujuk jadual 4.3 lah, ada 5 item yang dijanakan. Aspek yang terakhir yang ini dilihat pada kajian ialah kemahiran pensyarah dalam penyampaian pengajaran. Dan kebanyakan pelajar melihat pensyarah ini sebagai individu yang boleh menyampaikan pengajaran dengan baik. Rujuk 4.4 di bawah jadual tersebut. Skala yang menunjukkan sangat tidak setuju dan setuju mendominasi. Mendominasi dan tidak sangat tidak setuju dan tidak setuju langsung tiada. Dan sebagai kesimpulan, keseluruhan konstruk ini menunjukkan min yang tinggi dan taburan yang normal. Ini menggambarkan pelajar memiliki pandangan yang baik terhadap mata pelajaran pendidikan Islam. Konstruk tertinggi ialah sikap pensyarah iaitu min 4.53, SP 0.54 dan konstruk yang terendah ialah pada cara pembelajaran pelajar iaitu M 4.13. SP S.T 0.52 dan bagi konstruk minat pelajar M 4.18 SP 0.47 dan konstruk sikap pensyarah M 4.53 SP 0.50. Jadi hasil dapatan ini dapat disimpulkan oleh penyelidik adalah minat dan cara pembelajaran pelajar tidak banyak dipengaruhi oleh sikap dan kemahiran yang dimiliki pensyarah. Dan pada kajian akan datang, penyelidik berhasrat untuk melihat secara terperinci hubungan antara pemboleh ubah pelajar dengan pensyarah. Ini adalah untuk melihat anggapan awal penyelidik itu. Penyelidik juga berpendapat mata pelajaran wajib seperti pendidikan Islam adalah satu bentuk cabaran dalam bidang pendidikan tidak ini. Kerana kecenderungan pelajar kepada hasil pembelajaran berbentuk psikomotor, maka silibus pendidikan Islam mungkin boleh ditambah baik dengan memberi penekanan kepada amali dapat diperbanyakkan.
Dan walau bagaimanapun subjek tingkat Islam memerlukan kefahaman dan kemampuan efektif belum dapat diamalkan dengan. Okey, sekadar itu pembincangan saya. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa wa ma'assalam.